Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, bersama saya Cikgu Auzan bagi meneruskan latihan nombor 2 bagi modul 4, tingkatan 4 iaitu account ledger. Jadi seperti yang kita telah buat pada kelas yang lepas iaitu dalam latihan yang pertama, okay, dalam latihan yang kedua ini pun sama, kita akan kombinasikan dalam soalan penyediaan account ledger ni iaitu buku catatan pertama dan juga dokumen. Okey, so sekarang kita lihat pada soalan nombor 2. Perohana ialah pemilik Azia Trading yang membekal dan menjual beraneka jenis barangan runcit di kod lanas. Berikut ialah baki-baki yang diambil daripada buku perniagaan pada 1 Julai 2015. Okey, kita asaskan perohana. Kita letak diri kita sebagai perohana dan kita miliki perniagaan Aziana Trading. Apakah urus niaga kita? Menjual beraneka jenis barang runcit. Okey, seperti kita tahu kalau barang runcit mestilah kedai runcit, jual barang-barang keperluan harian. Okey, berikut adalah baki-baki yang diambil pada buku perniagaan pada 1 Julai. Okey, perkataan baki-baki itu sangat penting ya. Kenapa? Sebab daripada baki-baki ni lah kita nak tentukan berapakah jumlah modal, aset, liability dalam perniagaan kita. Okey, so dia dah bagi senarai di bawah, tunai di tangan, tunai di bank, inventory, perabot, akaun belum bayar, modal. Okey, cuba penjelasan lihat di sini, modal dia tertanya. Kenapa? Okey, kita kena cari berapakah angka modal tersebut. Cari macam mana? Kita kena pasti dulu. Setiap item yang dibagi ni, aset atau liability. Okey, tunai di tangan, aset semasa. Tunai di bank, aset semasa. Inventory, aset semasa. Perabot, aset bukan semasa. Okey, akaun belum bayar, liability semasa. Okey, so kita kena buat apa? Tambahkan semua aset dan tolakkan dengan liability. Barulah kita akan dapat jawapan untuk modal. Okey. Okey, pelajar buat dulu, nanti kita dapat jawapan lepas ni. Okey. Seterusnya, sebahagian dokumen berikut diambil daripada Aziana Trading berdasarkan urus niaga sepanjang bulan Julai 2015. Okey. So, tadi dia kata perniagaan dia baki-baki tu diambil pada 1 Julai dan sepanjang bulan Julai tu ni dokumen-dokumen yang terlibat. Okey, seperti yang saya kata pada kelas yang lalu, letakkan diri kita sebagai peniaga perohana ni. Okey, dalam soalan ini. So, kat mana nama kita? Okey, nama kita kat bawah sekarang ni, Aziana Trading. Okey, dan dokumen ni dia dikeluarkan oleh pemborong Maidina. Okey, kenapa pemborong Maidina keluarkan dokumen? Okey, sebab kita beli. Kita beli. Betul? Okey, kalau nama kita kat atas, kita jual. Okey, dan dokumen yang dikeluarkan oleh pemborong Maidina adalah invoice. So, ini invoice apa? Okey, sebab kita beli, so ini adalah dokumen invoice asal. Okey, dan lihat butir-butir yang kita beli. Apa yang kita beli? Gula pasir, susu tepung, bawang merah. Maksudnya kita beli apa ni? Ya, kita beli barang niaga. Okey, dan ada diskaun niaga, ada diskaun tunai. Diskaun tunai 10% 7 hari, 5% kalau kita bayar dalam tempoh 14 hari. So, nak bayar 7 hari ke nak bayar 14 hari? Tentulah kita nak bayar dalam masa tempoh 7 hari sebab dapat diskaun tunai lagi tinggi. Okay, ini semua maklumat yang telah kita analisis dalam dokumen. Okey, sekarang nak tahu apa yang debit, apa yang kredit. Okey. So, siapakah pemborong Madinah? Pemborong Madinah adalah ABB. Sebab apa? Sebab kita beli secara kredit. Nak mudahkan kita buat ABB pemborong Madinah. Okey, boleh. Okey, so sekarang seperti biasa kita dah belajar lah konsep boleh. Okey, debit, kredit. Dekat debit ada aset. Dekat debit ada belian, ada belanja. Ada liability, ada hasil, ada jualan, equity pemilik. Okey, so sekarang kita nak letak apa yang debit, apa yang kredit. Kita lihat pada prinsip pertama ni. Okey, kita tengah beli. Beli apa? Cikgu dah sebut hari tu. Kalau beli barang niaga, maksudnya tukarkan perkataan beli ni kepada belian. So, belian debit ke kredit? Dah tentu dekat bahagian debit. So, debit belian. Kita nak kreditkan apa? Okey, kita beli secara hutang. Ya, invoice ni adalah secara hutang. Bila kita beli secara hutang secara kredit, maksudnya akan wujudlah ABB. So, ABB kita bertambah ke berkurangan? Siapakah ABB?
Dalam kumpulan manakah ABB ini? Ya, dia adalah liability. So, liability kita semakin bertambah. So, kalau liability bertambah, kita lihat pada prinsip kedua yang cikgu pernah ajar sebelum ni pun sama. Okey, kita fokus pada dua dulu ya. Aset. Aset kalau semakin hari semakin bertambah dan asalnya dia memang di bahagian debit, maka dikekal di bahagian debit. Tapi kalau aset tersebut berkurangan, maka kita akan jadikan dia kredit. Okey, liability. Kat mana kedudukan liability asal usul dia? Ya, di kredit. Okey, sampai bila-bila lah liability akan berada di bahagian kredit sekiranya dia semakin bertambah. Tapi kalau liability berkurangan, liability akan berada di bahagian debit. So, sekarang liability kita bertambah ke berkurang? Bertambah. That's why di kredit. So, nak tulis sini apa? ABB pemborong Maidina. Okey. So, sekarang kita beralih ke dokumen nombor 2. Okey. Dokumen yang kedua kita pula, kita lihat dekat mana nama kita. Okey, kita tadi adalah Azana Trading. Okey, di atas ni lah Azana Trading. Kita berada di bahagian atas. Okey, so bila kita berada di bahagian atas, maksudnya kita jual. Okey, kita jual secara apa? Kita jual secara juga kredit sebab dokumen ini adalah invoice. So, ini adalah dokumen apa? Asal ke ataupun salinan? Tentulah dokumen invoice salinan sebab kita yang jual. So, kita jual kepada siapa? Kita jual kepada kedai runcit G. Siapakah kedai runcit G? Okey, bila kita jual secara kredit, maka wujudlah ABT kedai runcit G. Okey, apakah barang-barang yang kita jual? Ya, tengok dalam butir-butir. Minyak masak, sos cili, lada kering. Dan tentulah kita jual barang niaga. Okey, kat sini ada diskaun niaga. Okey, tak ada diskaun tunai. So, dah boleh buat dah. Apa yang kita nak debit, apa yang kita nak kredit. Okey, so kalau kita guna konsep ablis kita, okey, prinsip yang pertama kita, okey, debit, kredit, aset, liability, belian atau belanja, hasil atau jualan, equity pemilik. So, sekarang kita buat apa? Kita jual. Kita jual apa? Kita jual barang niaga. So, seperti yang cikgu cakap sebelum ni, kalau jumpa perkataan kita jual atau kita beli dan barang niaga, maka tukarkan perkataan beli sebab pada belian, jual pada jualan. So, jualan kat mana? Kat kredit. Okey, so sinilah. Okey. So, nak debit kenapa? Kita jual. Kita jual pula secara hutang, itu secara kredit. Jual kepada ABT. Adakah ABT kita bertambah atau berkurangan? Kita tentulah ABT kita bertambah. Tapi ABT ni kategori apa? Yes. Kategori aset semasa. Okey. So, aset. Seperti yang kita tahu sebelum ni. Okey. Untuk prinsip yang kedua, kalau aset asalnya di debit, sampai bila-bila lah dia akan bertambah di bahagian debit. Tapi kalau aset berkurangan, dia akan berada di bahagian kredit. So, sekarang ABT kedai runcit G bertambah ke berkurangan? Ya, bertambah. So, debit. So, tulis ni debit ABT kedai runcit G. Okey, boleh? Okey. Kita lihat dokumen kita yang ketiga. Okey, dokumen kita yang ketiga adalah, okey, nama kita dekat atas, Azana Trading dekat atas. Okey, so apa kita buat? Sama. Kita jual. Okey, tapi dokumen kali ini adalah nota debit. Okey, seperti yang kita pernah belajar sebelum ni dalam tajuk dokumen, dalam latihan sebelum ni pun dah ada. Kita sentuh tentang nota debit. Nota debit adalah untuk menambahkan hutang pelanggan. Okey, so siapakah pelanggan kita? Ya, kedai runcit G lagi. Okey, so kedai runcit G adalah ABT. So, ABT bertambah ke ABT berkurangan? Dan tentu ABT bertambah sebab fungsi nota debit adalah untuk menambahkan hutang pelanggan. Okey, berapa ringgit? RM57. Okey, so apa sebab-sebab
hutang kedai runcit G tu bertambah. Okey, cuba tengok dia butir-butir dia. Minyak masak, tolak diskaun niaga 5%. Kesilapan harga terkurang catat. Okey, maksudnya masa dia membuat invoice ada berlaku kesilapan dari segi harga. Okey, di mana harga tersebut terkurang catat. Okey, itu maksud dia. So nak debit apa, nak kredit apa. Okey, dah tentu debit. Debit apa? Debit ABT kedai runcit G sebab aset bertambah. Kredit jualan. Okey, boleh? Okey, dokumen seterusnya, dokumen yang keempat. Pemborong Maidina. Okey, nama ke atas sekarang Pemborong Maidina, bukan nama kita lagi. Okey, lepas tu apa yang dia keluarkan dokumen? Nota kredit. Okey, nota kredit pun dalam urus niaga secara kredit. So, cuma fungsi dia. Okey, fungsi nota kredit adalah untuk mengurangkan hutang pelanggan. Okey. So, siapakah kita? Kita membeli. Betul tak? Kita beli. Sebab itu nama kita kat bawah. Si Pemborong Madinah ni jual kepada kita. Tapi, masa yang sama, dia telah mengeluarkan nota kredit. Maksudnya, hutang kita berkurangan. Sebab kita yang beli. So, hutang kita lah berkurangan. Sebab itu Pemborong Madinah keluarkan dokumen nota kredit ini. So, baki hutang kita berkurangan. Sebab apa hutang kita berkurangan? Cuba lihat butir. Susu tepung dalam tin pulangan barang kerana tin berkarat. Takkan kita nak simpan lagi tin tu, kita nak jual. Kita pun buka kedai runcit. Okey? Kita beli ke pemborong. Bila tin tersebut berkarat, takkan nak jual pada pelanggan kita? Kita tak nak. Kita pulangkan. Bila kita pulangkan, Pemborong Madinah akan keluarkan nota kredit. Okey, so berapa jumlah yang kita kurangkan? RM90. Ada diskaun niaga dan ada juga diskaun tunai. Okey. So, kita nak buat apa sekarang? Nak debit apa? Nak kredit apa? Okey. So, bila kita nampak je ada nota kredit, maksudnya ada pulangan belian. Okey, sebab kita pulangkan barang dan asalnya kita beli barang. Namanya adalah pulangan belian. Okey. Okey, seperti biasa kita dah tahu pasal konsep ablih yang pertama, prinsip pertama. Yang ni juga nak sentuh pasal prinsip ketiga. Apa dia? Okey, tak apalah, tulis lagi prinsip pertama kita. Apa dia? Iaitu kita ada debit, kita ada kredit. Iaitu aset, liability, belian, belanja, hasil, jualan, okey, dan equity pemilik. Prinsip yang ketiga adalah kontra. Apa dia? Kontra. Okey, so kontra ni akan mengurangkan nilai akaun induk. Akaun induk kita adalah sekarang belian. So, kontra, bila sebut belian berada di bahagian debit. Bila debit, okey, ini akaun induk. Bila sebut kontra atau mengurangkan nilai akaun induk, dia akan berada di bahagian kredit. Okey. Ini debit, ini kredit. Okey. So, ini adalah pulangan belian. Okey. Kalau pelajar lupa, kita boleh refresh sedikit. Okey, di bahagian aset ada dua akaun induk yang ada kontra, iaitu dalam akaun aset bukan semasa dan juga dalam ABT. Okey, aset bukan semasa akan ada kontra, iaitu susut nilai, kita buat SNT susut nilai terkumpul. Untuk ABT pula, kita ada satu lagi, iaitu peruntukan hutang ragu. Okey, untuk jualan, kita ada pulangan jualan. Okey. Equity pemilik, iaitu ambilan. Okey, inilah akaun-akaun kontra yang akan mengurangkan nilai akaun induk. Okey, selesai. Okay, apa nak debit, apa nak kredit? So, dah tentulah cari perkataan pulangan belian. Pulangan belian berada bagi kredit. So, kredit pulangan belian. Kita nak debitkan apa? Siapakah Pemborong Madinah? ABB. ABB ni bertambah ke berkurangan? Kita pulangkan barang tu. Dah tentulah ABB kita berkurangan.
Okey, sebab asal usul liability adalah di bahagian kredit. Betul? Tapi bila liability berkurangan akan berada di bahagian debit. Okey, so kat sini ABB pemborong Dina. Okey. So sekarang semua dokumen ada 4, selesai kita analisis. Sekarang tengok apa kehendak soalan. Menyediakan catatan buku-buku catatan pertama yang sesuai, maka dia 6 markah. Memindahkan catatan daripada buku-buku catatan pertama ke ledger. Okey, disuruh buat akaun apa? Akaun pemborong Madinah, akaun kedai runcit G, akaun belian, akaun jualan. Okey. So, nampak tak? Kita dah analisis dokumen. Masa yang sama, kita kena buat buku catatan pertama dan kita sediakan akaun ledger. Maksudnya, dalam soalan, okey, ledger, biasanya dia akan buat kombinasi antara dokumen dan juga ledger. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok cara jawapan. Okey, ini adalah penyediaan buku catatan pertama. Okey, cikgu nak kontrolkan sikit. Okey, dengan warna pen supaya kita nampak ledger dengan jualan. Okey, kita tengok ya. Okey, untuk yang pertama, cikgu cakap kita biasakan dengan jenda-jenda am kalau boleh ya. Okey, so jenda am yang terlibat di sini adalah iaitu mula-mula maklumat soalan yang tadi. Mula-mula dalam soalan dia dah bagi tunai tangan sampailah ke akaun modal. Okey, so sekarang kena cari berapakah akaun modal, okey, baki ataupun tanya yang ada tadi. Amount untuk modal. Okey, yang ini adalah tunai 2,000, bank 5,500, inventory, perabot. Okey. Yang ni sebelum saya teruskan, pelajar jangan lupa ya, ini format jenda am. Tarikh, butir, folio, debit, kredit. Okey, mesti kena ada. Okey, semua ni adalah aset. Sebab itu berada di bahagian debit. Okey, lepas tu ABB pemborong Madinah berada di bahagian kredit. Okey, so campurkan semua aset. Tolak dengan liability. Kita akan dapat modal sebanyak 10,770. Inilah balancing figure bagi modal. Okey. So sekarang cikgu dah kata bila nak buat je journal kita terus fokus pada folio. Okey. Bila kita sediakan journal am, okey, journal am biasakan dengan journal am 1 kalau di halaman pertama. Okey. Ataupun kalau dia banyak halaman, kita akan letaklah jenda am 1, jenda am 2, jenda am 3, begitu seterusnya. Okey, so sekarang kita satu halaman saja jenda am 1. Okey, folio di bahagian dalam jenda am pula bermula dengan tunai dengan bank. Kita akan letak sebagai buku tunai 1. Maaf ya, ni bukan BT. Buku tunai 1, buku tunai 1. Okay, dua-dua ni akan dimasukkan ke dalam buku tunai 1. Okay, inventory, ledger am 1. Perabot, ledger am 2. Okay, ABB, ledger belian 1. Modal, ledger am 3. Ledger am 1, inventory. Ledger am 2, perabot. Sambung dengan ledger am 3, modal. ABB tak boleh sebab dia adalah akaun subsidiary. So, LB 1. Okay. So, pastikan ada penerangan dia, narration dia, iaitu baki-baki aset, liability dan equity pemilik pada tarikh ini. Okey, seterusnya kita lihat pula. Okey, kita nak buat ledger am lagi ke kalau ada ledger am? Okey, ada. Tapi maklumat tersebut kena lengkapkan dahulu, iaitu journal belian. Okey, journal belian mestilah melibatkan kalau ada ABB. Okey, siapakah ABB yang terlibat? Okey, ABB yang terlibat ini ABB pemborong Madinah. Okey, ada ABB lagi tak? Okey. Ni ABT, nombor 2 ABT, nombor 3 pun ABT, nombor 4 ABB. Okey, tapi yang ini akaun dia pulangan belian. Okey, yang pertama tadi akaun dia adalah belian. So satu je lah untuk akaun jurnal belian. Okey, so jurnal belian 1. Okey, format dia tarikh, butir, folio, nombor invoice, jumlah. Okey, so bila nak buat akaun belian,
Okey. Mesti letakkan dalam dia adalah ledger belian. Okey, ABB dia. Senarai ABB. So, kita jumpa satu saja dia bawa akaun belian. So, dia adalah LB1. Sama ke atas tadi. Di atas kita dah buat LB1 pemborong Madinah. So, yang kedua pun LB1 iaitu pemborong Madinah. So, akaun belian sambunglah jadi ledger am 4. Okey, boleh dan letak angka dia lah. Okey, kemudian tarikh. Pelajar kena fokus pada tarikh ya. Okey, bila akhir bulan Julai, 31 hari bulan, mesti tutup dengan akaun belian. Okey. Okey, seterusnya ada lagi tak untuk akaun belian? Satu saja kita jumpa tadi. Okey, lepas kita buat akaun belian, okey, apa je kita jumpa lagi? Okey, untuk dokumen pertama, belian dah selesai. Okey, dokumen kedua, jualan. Okey, ada tak akaun 3 jualan? Pun ada jualan. Okey, dokumen 4 ada jualan? Tak ada. So, ada 2 lah jualan. Satu, ABT. Okey, kedai runcit G. Okey, yang ketiga pun ABT kedai runcit G. Okey, kita lihat. Okey, betul tak? Okey, kita sediakan jurnal jualan 1. ABT kedai runcit G, ABT kedai runcit G. Okey, ni akaun jualan. Okey, so folder dia ledger jualan 1. Tekankan ledger jualan 1 sebab nama orang yang sama dan ledger am dia adalah ledger am di 5. Okey, selesai jurnal jualan 1. Dan kita buat lagi. Okey, ada lagi tak? Ini dua-dua dah kita sentuh, yang ketiga sentuh, yang keempat. Okey, jurnal pulangan belian. Satu saja. Okey, jurnal pulangan belian JPB 1. Okey, jurnal pulangan belian nama AB jenis nama ABB pun satu saja iaitu ABB Pemborong Madinah. So, kita buatlah LB1. Kenapa? Sebab tadi lah kita dah jumpa LB1, LB1. Yang ni pun kita letak LB1. Kalau ada nama baru letak LB2. Kan nama sama saja, hanya seorang sahaja. Okey, so kita tutup pada tarikh 31 hari bulan dengan ledger am 6. Okey, so selesai buku catatan pertama. Okey, so sekarang saya nak tukar pen warna lain pula untuk kita tengok cara nak menyediakan ledger. Okey, tengok 6B. Okey, 6B. Mula-mula kita nak buat ledger apa dulu ya? Okey, kita nak buat ledger. Okey, kalau kat sini cikgu dah buat satu ledger belian 1. Okey, ledger belian 1 iaitu ABB Pemborong Madinah. Okey, kalau pelajar nak dahulukan dengan ledger am pun bagus juga. Okey. Okey, dan ni cikgu ledger belian 1 ya. Ya. Okey, kita mengikutkan soalan. Maaf. Okey, ikutkan soalan. Soalan kata buat dulu. Nombor 1, akaun Pemborong Madinah. Kedua, akaun kedai runcit G. Ketiga, akaun belian. Keempat, akaun jualan. Tak semua. Okey, hanya 4 saja yang kita kena buat. Okey, pertama, kita buat Madinah. Madinah LB1. Dan tentu kita buat ledger belian 1. Dekat mana dapat ledger belian 1? Kita dapat maklumat apa dalam jurnal? Okey, yang pertama, pada tarikh 1 hari bulan. Okey, 1 hari bulan ada di sini. 1 hari bulan. Okey, baki dia adalah sebanyak 2250. Okey, sebab itu kat sini kita buat baki BB 2250. Okey. So, kat sini kita boleh je letak sini JA1 sebagai folio sebab kita ambil rujukan daripada jurnal am 1. Okey, kemudian pada tarikh bila jumpa nama dia? Tarikh 2 hari bulan pun ada ABB Pemborong Madinah 603. Okey. Kalau kita tengok, kita lihat di sini akaun belian. Okey, kita tinggal sini. Akaun belian sepatutnya dalam bracket debit. Wajib tulis. Okey, so bila sini debit, dah tentulah akaun Pemborong Madinah berada di bahagian kredit. Okey, so di sini kredit. So letakkan kontra dia ataupun dia punya bergu dia iaitu belian. Okey, seterusnya dapat mana? Kita dapat pada jurnal belian 1. Okey. Yang seterusnya pada tarikh 22 hari bulan kita ada Pemborong Madinah. Ya, Pemborong Madinah 22 hari bulan. Daripada mana? Jurnal pulangan belian 1. Okey. Lepas tu kita rekod dalam ledger belian 1. Okey, kita tengah buat ledger belian 1 ni.
Okey, kita ambil mana? Jenis pengambilan 1. Okey, pada tarikh 22 hari bulan. Okey, bila kita dan kita pun siapkan akaun dia. Okey. Kalau perlu selesaikan sampai baki HB, kita selesaikan sampai baki HB. Okey. Kalau lihat di sini pun memang perlu. Okey, campurkan semua 2250.603 tolak dengan 90, kita akan dapat baki di sini pada tarikh 31 Julai. Baki hantar bawah. Okay, baca berkiralah deh. Okey, boleh. Okey, seterusnya ledger jualan 1. Okey, mengikutkan soalan. Kedai runcit G itu ledger jualan 1. Ada berapa ledger jualan 1? Okey. Kedai runcit G sahaja. Okey. Nampak? Kita dapat dari mana? Kita dapat daripada akaun jualan. Jurnal jualan 1. Akaun jualan ledger AM5. Sepatutnya dalam ni ada kredit. KT titik. Okey. Nak buat penuh pun tak apa ya. Okey. So, sepatutnya dia berada di bahagian. Kalau sini dah kredit, dah tentulah akaun kedai runcit sebenarnya adalah debit. Okey. Sebab tu dia berada di sini. Ini kan ruangan debit. Sini kan kredit. Betul? Okey, masukkan. Wujud mana? Jurnal jualan 1, jurnal jualan 1. Inilah dia. Jurnal jualan 1. Dan angka dia sama salin. Okey, boleh? Seperti biasalah kalau nak tutup pada tarikh Julai 31. Baki hantar bawah. Tambahkan semua, letak di sini. Okey. Seterusnya ledger AM4. Kita ikutkan soalan. Soalan kata disuruh buat akaun belian dengan jualan sahaja. So, ledger belian kat mana kita nampak? Ledger AM4. Yes. Okey, ledger AM4. Apa je yang ada? Yang ada dalam ni, okey, ada satu je akaun pembawaan ramai Dina. Okay, pelajar boleh buatlah situ pelbagai akaun belum bayar. Okey. Dan tutup di sini pada tarikh Julai 31. Baki hantar bawah. Okey. Seterusnya, okey, akaun ni akaun simple, tak lengkap ya. Tak perlu dilengkapkan. Okey, kalau dia kata nak yang lengkap, baru kita buat yang lengkap. Okey. Okey, so kat sini samalah angka dia. Okey, dan last sekali akaun jualan. Akaun jualan adalah ledger AM5. Kita buatlah ledger AM5. Okey. Dalam ledger AM5 ada siapa? Ada dua-dua nama yang sama, ABT kedai runcit G. So, kalau kat sini ni bahagian kredit, dah tentu sini maklumat semua ni adalah debit. Betul tak? So, kita tengah buat akaun jualan. So, dah tentu berada di bahagian kredit. Jadi, masukkan maklumat bergu dia. Itu berbagai akaun belum terima. Okey. So, selesai untuk soalan nombor 2. Untuk buku catatan pertama, dokumen dan juga ledger. Okey, cikgu rasa untuk soal ni cikgu fokus pada soalan nombor 2 dahulu dan sambung dalam video akan datang untuk soalan nombor 3. Okey, itu saja. Assalamualaikum dan selamat maju jaya. Cemerlang A+ bersama dengan cikgu Afzain.